Go. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Pada hari ini, kami daripada Max Performance Motorsport Sendirian Berhad akan membentangkan tentang rancangan perniagaan kami. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, mari saya kenalkan ahli Majlis Pentadbiran Tertinggi Syarikat Max Performance Motorsport Sendirian Berhad. Okey, saya Faiz Ashraf bin Abdul Rahim, nombor metrik 199627, memegang jawatan sebagai CEO syarikat. Go. Okey Alia, sila. Okey, saya Nak Alia binti Ghaffar, nombor metrik 192715, memegang jawatan setiausaha. Okey Ras. Saya Ras Ubaidah bin Razbi, nombor metrik 199880. Saya memegang jawatan COO. Okey Karim. Saya Muhammad Abdul Karim bin Mat Nasir, nombor metrik 195227. Saya memegang jawatan perkhidmatan awam. Zumajdi. Okey, saya Zul Majdi bin Kamal Razali, nombor metrik 196049, memegang jawatan pengurus kewangan. Okey, Saifuddin. Okey, saya Muhammad Saifuddin bin Zulkifli yang bermetrik 194179 dan saya memegang jawatan sebagai pengurus jualan. Okey, seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syed Agil bin Syed Al-Sagof kerana telah banyak membantu kami selaku pensyarah kami dalam kelas keusahawanan dalam komunikasi. Bantuan doktor dan juga para panel telah banyak membantu kami untuk menambah baik rancangan perniagaan kami. Jadi, maka terhasilnya lah dokumen rancangan perniagaan Max Performance Motorsport yang kami akan bentangkan pada hari ini. Okay, next. Okay, sebagai pengenalan kepada doktor dan juga para panel, Max Performance Motorsport Sendirian Berhad ialah sebuah syarikat syarikat motosikal dan kami lebih kepada servis dan juga servis maintenance dan juga menaik taraf CC engine. Okey, untuk pengetahuan doktor, rata-rata daripada ahli kami memang sangat sinonim kepada scene pemotoran di Malaysia. Dan oleh sebab itu, kami menggunakan kepakaran ini untuk membina sebuah syarikat berkenaan motosikal. Okey. Selain itu, syarikat kami membuat servis motosikal, contohnya seperti maintenance bulanan, maintenance tahunan dan juga apa-apa jenis maintenance dan juga servis. Misalnya seperti tukar minyak enjin, tukar tayar dan juga servis-servis lain. Okey. Next ke objektif. Objektif rancangan perniagaan ini ialah sebagai satu panduan perniagaan di mana kami akan merangka cara-cara pemasaran, operasi dan juga management syarikat ini. Okey, syarikat ini ditubuhkan untuk menyediakan servis-servis maintenance dan juga menaik taraf enjin motosikal. Selain itu, objektif rancangan perniagaan ini ialah untuk kami listkan beberapa perkara supaya kami dapat memenuhi permintaan dan juga standard piawaian servis motosikal yang diinginkan oleh customer-customer kami. Dan seterusnya, tujuan rancangan perniagaan ini ialah kita nak buat layout di mana kita nak lihat sejauh mana kita boleh merangka pendapatan dan juga profit tahunan kami lah. Okay. Next, kita akan
berikan segmen kepada Alia untuk menerangkan tentang background syarikat kami. Okey, latar belakang syarikat. Okey, penubuhan syarikat Max Performance Motorsport Sdn Bhd ini adalah merupakan sebuah syarikat pemilikan bersama kawan-kawan secara pengkongsian kos modal terdiri daripada hak masing-masing yang bekerja dan belum bekerja. Okey, mempunyai pendidikan dan kelulusan dalam bidang otomotif di peringkat ijazah dan sijil serta mempunyai beberapa tahun pengalaman bertugas di syarikat-syarikat bengkel kenderaan. Okey, pelaksanaan perniagaan ini adalah terletak di Taman Daya, Johor Bahru. Okey, perniagaan ini dirancang akan bermula beroperasi pada 1 Januari 2019. Okey, ini adalah detail nama, maklumat penuh latar belakang perniagaan. Okey, nama perniagaan ialah Pusat Servis dan Modifikasi Motosikal. Nama syarikat adalah Max Motorsport Performance Sdn Bhd. Okey, alamat surat menyurat Jalan Eko Perniagaan 1 Taman Perindasan Eco World 81100 Taman Daya Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Okey, nombor telefon 0193597254. Okey, nombor fax 67122589. Bentuk perniagaan adalah syarikat Sdn Bhd. Tarikh dan nombor pendaftaran 1 Januari 2019. Modal permulaan adalah RM350,000. Okey, nama bank adalah Bank Islam Malaysia. Nombor akaun bank 574224569187. Okey. Nama syarikat kami ialah Max Performance Motorsport Sdn Bhd. Kami merancang untuk menggunakan nama ini kerana sesuai dengan idea perniagaan kami. Kami menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan dan peningkatan prestasi enjin motosikal. Oleh itu kami menamakannya sebagai Max Performance Motorsport yang bermaksud kedai untuk meningkatkan prestasi motosikal dari sisi kecil sehingga sisi besar. Okey, logo syarikat. Okey, logo khas ini telah menunjukkan perincian perniagaan kami. Ini adalah sukan pemotoran prestasi yang kami cadangkan dalam idea perniagaan kami. Selain itu, ini juga merupakan kata-kata Max Performance Motorsport yang secara langsung memberitahu pelanggan apa yang ditawarkan oleh syarikat kami. Okey, next. Objektif. Okey. Boleh terus ke misi dan visi. Faiz sudah. Okey, misi dan visi. Misi ialah melakukan kerja dengan penuh daya bagi memastikan hasil kerja dapat dilaksanakan dengan jayanya tanpa ada sebarang kecacatan maupun kesilapan kecil, menjadi pusat yang menyediakan segala kepuasan dan kemahuan pelanggan yang mengunjungi di pusat servis kami. Okey, visi untuk menjadi agensi pemeriksa kenderaan yang diiktiraf dunia, untuk berkembang pesat sebagai sebuah pusat servis kenderaan yang merupakan 100% bumi putra di samping menawarkan harga yang berpatutan serta servis cekat yang memenuhi kehendak pelanggan. Okey, next. Okey, ini adalah latar belakang pemilik syarikat. Okey, CEO kita adalah Pak I. Ashraf Abdul Rahim. Okey, next. Okey, COO kita adalah Ras Ubaidah bin Razbi. Okey, saya sebagai setiausaha. Okey, next. Okey, pegawai perkhidmatan awam adalah Muhammad Abdul Karim bin Muhammad Nasir. Next. Okey, pengurus jualan adalah Muhammad Saifuddin bin Zulkifli. Next, pegawai kewangan adalah Jumaji bin Kamal Razali. Okey, next saya bagi rancangan pengurusan kepada Ras. Okay, seterusnya saya akan memberitahu tentang rancangan pengurusan. Okey, pengenalan organisasi dia
Pembentukan organisasi perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar pengurusan dan pentadbiran perniagaan berjalan dengan sempurna dan teratur pada peringkat awal. Pekerja dihadkan kepada bilangan kecil seramai 7 orang sahaja, iaitu seperti jadual di bawah. Okey, pengurus 1, penyelia 1, kerani 2, mekanik 2. Okey, seterusnya ni carta organisasi. Carta organisasi dibentuk untuk memberi gambaran yang jelas tentang jawatan, wujud dalam struktur organisasi dan kedudukan pekerja dalam organisasi seperti berikut. Okey. Seterusnya prosedur kerja dan kaedah kerja. Okey, pertama pelantikan dan penyediaan. Pelanggan membuat panggilan untuk membuat temujanji. Kemudian pelanggan memberikan nama, butir-butir kenderaan dan nombor telefon. Pelanggan menerima pelantikan atau memilih satu lagi pilihan yang ditawarkan oleh penasihat perkhidmatan kami. Seterusnya penasihat servis memperkenalkan jabatan dan memberikan nama atau beliau. Seterusnya penasihat perkhidmatan meminta pelanggan dan butiran kenderaan, nama, tahun, model dan nombor pendaftaran. Seterusnya terdapat 4 faktor penting yang perlu dikesan dan diuruskan dalam sistem pelantikan itu adalah kadar pelantikan adalah peratusan pelanggan yang membuat temujanji untuk pelanggan bayar. Ia menunjukkan kesedaran pelanggan dan sokongan untuk sistem temujanji kami. Sistem pelantikan tidak boleh melebihi 80%. Okay. Kadar no-show menunjukkan bilangan pelanggan yang tidak tiba pada pengedar pada masa yang dijangka. Susulan dan pemantauan sistem mesti berada di tempat mengurangkan kejadian no-show. Seterusnya carry over. Carry over rate. Carry over rate adalah bilangan kenderaan yang tidak selesai pada masa dan perlu dibawa kepada hari-hari beban kerja berikut. Carry over boleh disebabkan oleh bahagian masalah ketersediaan sukar untuk mendiagnosis kesilapan, pembaikan tambahan atau tidak berkesan kerja kawalan kemajuan. Okey, seterusnya work mix atau dikenali penyelenggaraan kepada nisbah membaiki. Bergantung kepada tahap kemahiran juruteknik, kerja campuran satu pekerjaan yang diterima dalam sistem pelantikan itu perlu dipantau dan diselaraskan untuk penyelenggaraan. Contoh 65% pembaikan, 35% jumlah jam pelantikan ada, tidak boleh melebihi 80% daripada masa tenaga kerja ada. Untuk membolehkan pelanggan walk-in dan permintaan kecemasan. Okey, seterusnya ni tentang penerimaan, proses penerimaan terdiri daripada berikut. Okey, penyediaan, menerima pelanggan, menentukan keperluan pelanggan oleh soal hati dan mendengar untuk menentukan keperluan pelanggan. Dan diagnosis atau test drive jika pelanggan menggambarkan satu keadaan yang memerlukan diagnosis atau ujian memandu. Penyelia atau juruteknik memimpin diminta untuk ujian jalan raya dan mengalami keadaan. Jika adalah sukar untuk mengenal pasti atau membetulkan kesalahan,
menggunakan lembaran soal diagnostik untuk mendapatkan maklumat lanjut yang akan membantu juruteknik untuk meletakkan dengan betul pada kali pertama. Jika kerja ialah perbaikan ulangan atau kembali, mandur dan bengkel pengurus perlu diberitahu terlebih dahulu. Okey, yang kemudian dia tentang repair orders. Perintah pembaikan akan mempunyai maklumat penting berikut. Pertama, pelanggan. Pelanggan, kita perlu tahu nama pelanggan, alamat dan nombor telefon. Kemudian kaedah susulan pilihan pelanggan dan tanda tangan pelanggan untuk memastikan dia bersetuju atau tidak untuk buat motosikal mereka. Okay, kenderaan, kita perlu tahu kod model kenderaan itu, bilangan bingkai pengenalan, maklumat pendaftaran dan bacaan odometer. Buktiran kerja. Pertama, perkataan pelanggan atau permintaan utama pelanggan. Dan kemudian komen penasihat perkhidmatan dan penyelia, komen technician pada kerja yang dilakukan, anggaran kos untuk pembaikan penyelenggaraan pelincir dan alat ganti. Dengan berjalan kaki sekitar gambar rajah jasad daftar. Kemudian juruteknik masa produktif di tempat kerja, cara pembayaran dan pelanggan, tanda tangan, tanda kebenaran. Dan perlu memastikan dijanjikan masa penghantaran selepas meminta tanda tangan kebenaran daripada pelanggan. Okey, kalau dari segi penghantaran dan pengeluaran, penghantaran dan proses pengeluaran melibatkan yang berikut. Pemerintah pembaikan yang disediakan oleh penasihat perkhidmatan dipindahkan kepada penyelia. Penyelia input maklumat yang diperbuat seperti pelanggan, nama, alamat, nama khidmatan, advisor dan kumpulan yang akan bekerja pada kenderaan itu ke dalam komputer. Penyelia menerima kad kerja dan menutup atau melengkapkan kerja pada komputer. Akhirnya fungsi penyelia atau advisor dan juruteknik. Okey, seterusnya ini tentang perkhidmatan pos susulan, mengirim pelanggan. Okay, seterusnya saya bagi kepada Karim untuk menganalisis. Okey, terima kasih Ras, Ubaida. Saya menerangkan analisis rancangan pemasaran syarikat kami. Okey, kita terbagi kepada 5. Yang pertama, rancangan pemasaran kami menyambut pelanggan dengan senyuman dan menanyakan kerosakan kepada pelanggan akan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kami memeriksa kenderaan pelanggan tersebut dan memberitahu pelanggan akan kerosakan yang dihadapi dan memberitahu kepada pelanggan barang atau komponen apa yang perlu ditukar. Contohnya kita cek kenderaan yang pelanggan tu ada rosak tayar, okey kita akan beritahu dia tayar tu rosak dan kita akan bagi tahu komponen barang, harga barang. Okey, yang ketiga, jika pelanggan setuju untuk membaiki, barulah kami baiki kenderaan pelanggan tu. Membaiki kenderaan pelanggan dengan betul dan efisien, itu adalah matlamat kami. Memastikan pelanggan tidak menunggu terlalu lama untuk perkhidmatan kami. Yang keempat, selepas membaiki kenderaan pelanggan, kami memberitahu kepada pelanggan tentang apa yang telah perbaiki tadi. Dan kami memastikan semua komponen yang telah dibuka pada kenderaan telah dipasang semula dengan kemas serta ketat. Dan akhir sekali,
kami memastikan kenderaan dalam sedia untuk dipandu dengan selamat dan cermat. Menyertakan resit kepada pelanggan dan boleh mengambil semula kenderaan mereka. Sekian saya bagi kepada Zul Majidi untuk seterusnya. On voice. Tak ada suara Ri. bos. Suara Ri. Okey, Okay, ngam. sorry. Terima kasih kepada Karim. Saya Sama. selaku kaki tangan Performance Motorsport dan merangkat pengurus kewangan syarikat ingin membuat pembentangan kewangan syarikat iaitu MAP Performance Motorsport. Okey. Untuk strategi pengurusan. Strategi pengurusan memerlukan pengurusan yang cekap dan pekerja yang berkebolehan untuk mempengaruhi kejayaan sebuah syarikat perniagaan. Dalam masa yang sama, kesemua bilangan kaki tangan pengurusan dan pekerja perlu disenaraikan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selain itu, rancangan pentadbiran juga boleh diambil kira sebagai implikasi untuk menjimatkan kos. Okey, ini adalah contoh bilangan kaki tangan yang telah disenaraikan. Selain tu Tengok, ada juga purata gaji dan juga jumlah gaji bulanan yang kami akan bayar setiap bulan. Okey. Ya, itu kemudian yang akan saya berikan secara detail sekejap lagi. Okey, seterusnya. Saudara Ras, Saudara Ras boleh terus ke table bawah lagi? Okey, sekejap. Pergi ke table yang kita buat. Merangka rancangan kewangan perniagaan. Jadi. Selepas nombor 8. Yes, betul yang itu. Okey, ini adalah rangka awal untuk rancangan kewangan perniagaan. Kita boleh lihat perbelanjaan pentadbiran, perbelanjaan pemasaran dan perbelanjaan operasi yang telah dirangka. Okey, seterusnya untuk anggaran jualan yang mana RM90,000 untuk satu bulan atau setiap bulan yang mana bulan Februari hingga Disember dan RM1,80,000 untuk satu tahun. Banyak. Itu ialah anggaran kami lah untuk setiap bulan dan juga anggaran tahunan. Okey, boleh proceed ke next page. Okey, betul di situ. Okey, untuk unjuran aliran wang tunai tahunan. Untuk bulan Januari, RM190,000 adalah modal sendiri yang mana daripada pemegang saham, dan Januari hingga Disember untuk jualan tunai adalah RM90,000. Setelah itu jumlah wang masuk pada bulan Januari adalah RM50,000 daripada pinjaman bank untuk selama 3 tahun. Okay, jumlah wang masuk secara purata pada bulan Januari adalah RM285,000 dan RM90,000 untuk bulan Februari hingga Disember. Okey, jumlah wang keluar pula RM120,316 dan 28 sen untuk bulan Februari. Untuk bulan Februari sahaja. Dan ini adalah jumlah wang secara purata. Pada bulan Februari hingga Disember adalah
RM65,116 dan 28 sen. RM458,208 RM8, dan 28 sen adalah baki terkumpul. 81 sen, maaf. Yap. Untuk pengetahuan doktor, hasil daripada kajian kami terhadap kami menyasarkan RM1,80,000 untuk pendapatan tahunan syarikat. Jadi disebabkan perkara itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri telah mengeluarkan cukai sebanyak 28% daripada pendapatan kami. Jadi kami perlu membayar sebanyak RM237,650 kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk menyelesaikan cukai lah. Okey, di sini untuk kami tidak merasa terlalu terbeban dengan bayaran itu, kami telah memecahkan kepada 12 bulan. Jadi pada setiap bulan kami akan membayar sebanyak RM19,804.17. Seperti yang kita dapat lihat daripada tabel di atas tadi, kami akan rolling duit sebanyak RM90,000 daripada hasil jualan untuk meneruskan pembelanjaan seterusnya. Jadi di situ selepas tolak tambah dan juga hasil tolak daripada 7% faedah pinjaman bank, kami dapat untung bersih sebanyak RM458,208.81. Daripada untung bersih tahunan ini, kami akan memberikan kepada pemegang equity lah. Jadi seperti yang kita dapat lihat, saudara Ras boleh scroll ke atas sedikit. Ke atas sedikit je. Atas. Page atas ke page ni? Page atas dia yang ada pemegang saham tu. Okey, ya, betul di situ. Jadi kita dapat lihat daripada hasil untung bersih tahunan RM458,208.81, kita akan memberikan untung bersih itu kepada pemegang equity mengikut peratusan saham yang telah dinyatakan dalam tabel ni lah. Okey. Jadi ada apa-apa yang saudara Zulmajdi ingin tambah? Zul? Mungkin itu saja daripada saya. Okey, jadi seterusnya kita boleh pergi ke segmen rumusan pula. Silakan saudara Karim. Okey, rumusan terima kasih ya sebelum tu. Sama. Rumusan syarikat kami akhir sekali setelah diperjelaskan mengenai aspek-aspek penting yang yang diperlukan dalam perniagaan, seorang usahawan akan berasa yakin untuk mencuburi di dalam bidang tersebut yang mana boleh membawa kepada masa depan yang lebih cemerlang dan terbilang. Hasil daripada penganalisan kewangan yang dinyatakan, projek ini menunjukkan ada kemampuan berdaya saing dan maju serta menguntungkan. Ini adalah kerana permintaan yang menggalakkan dari kalangan masyarakat tempatan yang semakin bertambah dan pembangunan yang semakin pesat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih.